Okay guys, it's time for Bijak Finance. Siapakah Menteri Kewangan dalam keluarga anda? Adakah isteri ke suami? Ataupun kedua-dua? Boleh komen sikit dekat chat box sebab kita nak tengok betul ke tak statement yang wanita lah yang selalu urus cash flow keluarga. And I have a really special guest with me, Puan Nafisa Amran. Dia akan kongsi tip macam mana nak urus cash flow keluarga. Sekarang jom kita bersama dengan dia. Hai sis. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nafisa Amran. Saya banyak berkongsi tips urus cash flow keluarga di Instagram. So, jangan lupa follow. Hari ini saya nak share 3 perkara saja yang perlu ditambah semasa uruskan cash flow keluarga. Pertama, emergency fund ataupun dana kecemasan. So, apakah kegunaan emergency fund ini? Pertama, emergency fund ni kita guna untuk perkara yang kita tak jangka. Contohnya, sekarang ni hilang income. And then, tiba-tiba tayar kereta meletup. Terus kena tukar. Emergency medical bills. Okay, rumah perlu dibaiki segera. So, perkara yang emergency yang tak boleh nak ditunggu. So, berapa banyak kita nak simpan untuk emergency fund? Ramai orang kata kena simpan 3 bulan gaji, 6 bulan gaji. Tapi soalannya, gaji siapa? Gaji suami atau gaji isteri? Ataupun combine? So, kalau kita buat ikut pengiraan gaji, amount dia jadi terlalu besar. So actually, cara kira yang betul ialah kita kena kira perbelanjaan asas keluarga. Kita panggil 4 walls. Groceries, belanja dapur lah, transport, termasuk kereta, rumah yang diduduki dan bil asas, utility bills yang asas. So 4 perkara ni, bila kita tambah, contohlah, amount 4 ni jadi RM5,000. So, kita boleh kali dengan 3 bulan jika suami isteri bekerja tetap. Okay? Itu pengiraan paling simple, paling achievable untuk bina dana kecemasan. So, sekurang-kurangnya kita kena simpan 3 bulan jumlah 4 walls ini. Okay? So, kalau masih belum cukup, kita boleh simpan sikit-sikit setiap bulan. Sampailah cukup. So, duit ni kita tak boleh guna sampai betul-betul jadi perkara yang emergency tadi. So, satu poin penting. Siapa nak simpan dana kecemasan ni? Okay? So, sebenarnya dana kecemasan ni kena dipegang oleh 2 orang. Both lah, suami dan isteri. So, setiap orang simpan 50% each. Sebabnya, jika jadi satu perkara yang benar-benar emergency, masing-masing boleh akses dana kecemasan keluarga. So, simpan di mana? Selalu orang tanya saya, duit ni kita nak simpan kat mana? So, dana kecemasan emergency fund saya suka sarankan simpan di ASB. Sebabnya, capital guaranteed, modal tak turun. Lepas tu, sebenarnya saya suka ASB sebab dia susah sikit nak transfer out. Especially bila dah dapat dividen, tiba-tiba rasa nak shopping lah. So, ASB ni dia susah nak transfer out. Okay, so protected sikit lah dana kecemasan kita. So, the best place for dana kecemasan ialah investment platform seperti ASB. So, kedua, yang kita kena implement dalam cash flow keluarga, saya rasa ramai orang, bila terjadi satu event, yearly event, kita terlupa nak simpan untuk duit yearly event. Okay? So, perkara ini kita panggil sinking funds. Okay, sinking fund ni maksud dia, kalau emergency fund, kita simpan untuk perkara tak jangka. Sinking fund, kita simpan untuk perkara yang kita tahu dah akan terjadi. Dan tujuan sinking fund ni ialah belanja duit tu. Seronok kan? So sebenarnya, contohnya, setiap tahun kita beraya, berhari raya. Okay? So kita dah tahu dah, every year kita beraya zakat. Kecuali 2 tahun lah kita tak beraya kan? So saya jangkakan tahun depan semua orang akan beraya zakat. So let's say kita jangkakan every year kita habis around 6,000 lah untuk beraya. So, sinking fund ni ialah konsep dia, kita simpan sikit-sikit every month, sampailah time raya tu cukup 6,000 untuk kita belanjakan. Itu konsep sinking fund. So, selain daripada itu, benda yang berlaku every year, road tax dan renew road tax dan insurans kereta. Kalau kita masih lagi swipe credit card sebab masa nak renew, duit kita tak cukup, cash flow tak cukup, so kita wajib menyimpan menggunakan cara sinking fund ini. Okay, so maksudnya, let's say renew kereta kita bulan 12 tahun depan. So start dari bulan 1, kita dah boleh simpan
Let's say 1,200, so 100 sebulan sahaja. So bila masa sampai sinking fund bulan 12 tu, kita dah ada duit untuk insurans kereta. So apa sinking fund lain yang wajib perlu kita buat? Pada saya, raya tadi, holiday keluarga. Okay, kita dah tahu dah kita nak pergi holiday bila, cuti sekolah bila kan, selalu kita tengok kalender tu. And then back to school. Alright, kenapa kita kena buat sinking fund? Konsep dia ialah bila kita tak boleh guna cash flow gaji bulanan. Maksudnya contohnya kita nak holiday tapi kita amount tu terlalu besar untuk ditampung oleh gaji kita. So kita kena buat sinking fund untuk expenses itu. Sebab bila kita buat cara macam ni, kita akan mengelakkan berhutang amount yang besar untuk belanja raya, belanja back to school. Sebab every year kita dah tahu dah kita akan spend untuk perkara-perkara ini. Okay? So hutang begini boleh dielakkan jika kita buat sinking fund. So bila kita elakkan satu hutang, insya-Allah cycle cash flow kita akan bertambah baik. Okey, ketiga ini tips yang memang khas untuk wanita urus cash flow. Sebab wanita lah selalunya pergi pasar, beli barang dapur, semua wanita kan. So tips mudah, saya selalu cerita di IG saya ialah untuk barang dapur, groceries, kita kena asingkan. Kalau anda menggunakan cashless dan cash, kita kena asingkan, kita ni ya. So kita guna satu kad, debit card khas untuk kita punya groceries. Maksudnya, every time gaji, kita akan transfer, let's say groceries kita 2,000 lah ya. Transfer mungkin anda dah biasa, anda tahu anda guna 1,000 untuk cash, 1,000 untuk grocery, untuk cashless. So cashless bila kita pergi supermarket, Jaya Grocer ke supermarket, kita swipe. Tapi untuk cash, kalau anda tahu, anda memang orang yang menggunakan cash. Macam saya tahu grocery saya ada pergi kedai biasalah kan. So saya memang kena bayar cash. So every month kita hanya akan keluarkan duit sekali sahaja sebulan. Okay? So apa sahaja yang guna cash, saya akan keluarkan duit tu sekali sahaja sebulan. Tapi macam mana kita nak make sure duit tu tak habis? Sebab bila kita nampak duit banyak kan, so kita takut duit tu habis. So kita, konsep dia kita panggil cash envelope. Okay, kalau anda Google pun, benda ni banyak diguna pakai. So cash envelope, anda akan letak ikut kategori. Okay, saya nak wanita cuba try buat. So contohnya saya guna groceries. Saya tahu dah setiap bulan berapa amount grocery lebih kurang yang saya guna untuk cash. Kemudian eat out. Ini yang nak beli goreng pisang tepi jalan. Kan? So saya cuma keluarkan duit ni sebulan sekali je. Alright? Tapi kita kena tahulah lebih kurang amount tu. Along the week anda akan tahu amount anda belanja ni berapa. And then untuk belanja sekolah anak, senang. Dah keluarkan siap-siap. So macam ada kalau anda nak buat akaun sedekah. Okay? So konsep dia ialah kita bila dapat gaji, kita terus asingkan penggunaan duit kita tu. Alright, ikut apa yang kita guna. So kalau anda perlukan 3,000 cash, keluarkan 3,000 cash dan letak dalam cash envelope supaya anda tahu grocery duit yang ini. Okay, kita nak keep track supaya kita tak terbelanja lebih. So, debit card saya guna hanya untuk grocery je saya asingkan. Okay. So magic dia bila kita buat macam ni ialah, apa magic dia bila buat cash envelope? Sebenarnya kita nak naikkan awareness kita about cash flow. Kita akan aware yang bila duit kita dah habis kat grocery, let's say kita letak grocery ni 1,000, lepas tu kita tengah bulan dah habis dah. Tapi kita buka peti ais, banyak lagi lauk. So dari situ kita akan naikkan awareness kita dan kita akan cuba baiki cara kita belanja. Okay? So, insyaAllah, saya rasa cara ni sangat berguna sebenarnya, especially untuk wanita. Okay? Sebab saya sangat sukalah kalau kita boleh keluarkan duit sekali saja sebulan. Sebabnya sekarang ni bila kita nak ke ATM pun kita beratur dan kita akan kuranglah pening, kuranglah bergaduh suami isteri. Yang kenapa you tak ambil cash hari ni? I dah pesan dah ambil cash kan? So, kita boleh kurangkan benda-benda bergaduh pasal duit. Benda-benda yang simple. Kadang-kadang kita bergaduh benda simple sahaja. So, actually itu tips yang saya rasa semua orang boleh buat. Banyak lagi tips yang saya share tapi di Instagram saya lah. So boleh follow saya. Okay, di Instagram. So kalau ada soalan tentang, kita panggil benda ni ialah budgeting lah. Okay, so insyaAllah kalau anda cuba buat, boleh follow saya.
Okay, mungkin ada soalan yang kita boleh ambil. Okay, norma baru. Okay, soalannya. Okay, hiburan serta aktiviti sosial. Apakah cara yang bijak untuk kita menilai kembali kewangan keluarga? Seperti kos perjalanan, sukan dan rekreasi, hiburan. So, apakah cara yang terbaik untuk kita menilai kembali kewangan keluarga? Yes. Okay, bila terjadinya PKP, COVID-19, sebenarnya ramai orang, dia akan terpecah dua lah. Ada orang yang mengambil opportunity ini untuk save a lot of money sebab kita ada moratorium dan dia restructure kewangan menggunakan duit moratorium. Okay, so saya rasa kita dah 2 tahun PKP dan siapa yang on track ambil moratorium dan dia belajar invest, use the money untuk mengurangkan hutang. So dan juga mengurangkan perbelanjaan. Bila kita duduk, betul, kita duduk di rumah, kita mengurangkan a few perbelanjaan, perjalanan, sukan dan rekreasi, yes. So bila kita actually dah create a good money habit. So saya rasa walaupun kita dah habis, kita dah boleh keluar, kita patut teruskan apa yang kita dah achieve selama almost 2 tahun PKP. Okay? Tapi pada saya tak ada masalah sukan dan rekreasi. So kita cuma kena make sure kita ada duit to spend. Okay, menjawab soalan tak? Okay, mungkin ada soalan lain yang boleh ditanya? Okay, perlukah seorang pelajar menyediakan emergency fund? Okay, so emergency fund ni tujuan dia macam saya cakap tadi. Tiba-tiba tayar kereta, tayar motor rosak. So boleh tak terjadi pada anda? Boleh. Boleh tak pelajar tiba-tiba mungkin dia dapat lambat sikit lah dia punya allowance tu kan. So dia ada gap of one week ke. Boleh juga jadi. Maksudnya macam hilang income. So setiap orang yang pegang duit, maksudnya money in, money out every day. Dia pegang duit kan, dia terima duit dan dia membelanjakan duit, memang memerlukan emergency fund. Okay, mungkin amount dia kecil sikit lah. Macam 4 walls yang kita cakap tadi. Alright, so boleh kira ikut cara itu. Alright. Saya suka soalan ni. Pelajar, yes. Kalau pelajar dari kecil, dari belajar lagi dah biasa kan ada emergency fund, insyaAllah bila dah kahwin, bila dah berkeluarga nanti, anda akan kekal bawa emergency fund tu. Okay, so emergency fund ni, kalau kita tengok time PKP ni, memang sebenarnya itulah, masa ni naiklah awareness tentang emergency fund because ramai orang hilang pekerjaan. So bila hilang pekerjaan, barulah kita sedar sebenarnya setiap orang, setiap keluarga memerlukan emergency fund. Okay, so tujuan emergency fund yang paling ketara sekarang ialah kehilangan income ataupun income turun. Okay, mungkin dah habis kot ya soalan. Oh, ada lagi. Okay, bagaimana nak buat sinking fund untuk yang tiada pendapatan bulanan? Okay, tiada pendapatan bulanan maksudnya, tapi ada perbelanjaan tak? So perbelanjaan anda datang dari mana? Adakah dari, mungkin soalan tadi dari suri rumah? Adakah dari suami anda? So, pada saya, cash flow keluarga ni, walaupun kita suri rumah, kita perlu teamwork dengan husband untuk keluarga. Okay, maksudnya sebab bila kita spending tu, kita spending as a whole, as a family. Kan? Kita spending as a whole, as a family. So, kita kenalah bila merancang kewangan keluarga tu, kenalah as a whole. Because sinking fund gunanya untuk family. Kalau tiada pendapatan, tapi I'm sure pendapatan keluarga tu ada. Mungkin soalan tadi ialah pendapatan personal. Tapi pendapatan keluarga kalau ada, kena cuba masukkan dalam bajet kita. Alright, so sinking fund kita ingat tujuan dia untuk belanja akan datang dan mengelakkan hutang. Sebab kita belanja tu is a big amount. So kita nak mengelakkan hutang. Sebab tu kita buat sinking fund. So kalau anda berjaya buat one cycle of sinking fund pun, insya-Allah the next round of cash flow akan jadi lagi cantik. Okay, thank you so much.